Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan mulakan malam ini dengan satu topik yang agak santai tetapi memainkan peranan yang paling penting sebab dia merupakan peristiwa yang setiap hari yang kita lakukan tanpa kita sedari. Ialah cara kita makan. Dan perkataan dalam bahasa putih mula-mula sekali ialah lahap ataupun gelojoh cara kita makan. Tapi lahap ni maksudnya overeating. Maksudnya eating tetapi over. Jadi tidak ada bersifat kesederhanaan langsung. Maka ini bukan soal kita melanggar perintah ke apa-apa, cuma kadang-kadang dah menjadi tabiat daripada muda lagi. Baik, siapa di sini yang suka makan sampai sedawa atau sendawa, whatever lah. Kalau orang utara tu dia panggil belahak, faham tak? Sampai you burp. Cuba tulis kat sini. Mungkin you tak mau tulis lah. Tapi saya pun sekali-sekali ada juga kalau dah sedap sangat tu. Cuma kita kalau dah tahu kita selalu sangat sedawa atau sampai kita burp tu, dah kenyang sangat tu, cuba perhatikan. Ada lebih kurang 7 ke 8 masalah. Kalau signal dah sampai, kita dah bunyi sampai macam tu. Nombor satu ialah kita dah mula streskan GIT kita. Kita dah memberi tekanan kepada gastrointestinal tract. Tract kita ni, kalau saya mulakan dengan stomach dulu, anda boleh bayangkan 1 liter tak? 1 liter ni lebih kurang, kalau 1 liter, kalau you nak bayang macam mana? Boleh tak kalau saya ambil 2 botol mineral water? Kalau dia penuh betul 2 mineral water punya kandungan tu, itulah stomach kita average. Kalau you nampak setengah orang perut ke depan, kalau kita boroi ke dan buncit dan sebagainya, itu bukan semuanya stomach. Itu lebih kepada di cover oleh fat. Sebab waktu kita lapar pun dia masih besar lagi, berarti bukan stomach. Stomach tak mungkin. Bila dia kempis pun dia menunggu masa atau menunggu ketibaan paling tinggi 1 liter sama ada cecair ataupun makanan solid. Faham tu? You rasa-rasa lebih tak kita makan daripada 2 botol mineral water? Bukan dari segi air tu dia lepas nanti. Tapi makanan yang nak berhenti sementara, R&R kat stomach tu dia boleh tahan tak? Baik, berarti kalau dia lepas pun nanti, dia lambat nak lepas semua sebab kita over daripada 1 liter penuhnya stomach kita. Maka gas akan berkumpul, 1. Nombor 2, kita akan jadi bloated, maksudnya akan jadi kembung setengah orang. Tu belum saya cerita kalau kita gelojoh makan, angin masuk melalui mulut, kita buka, kita tutup, kita tak sedar, nganga, pakai masuk je, makanan tak kunyah lagi semua tu, maka kita akan terus menjadi masalah constipation. You baru dengar perkataan bloating, kembung, baru dengar perkataan keluar angin, gas ataupun baru constipation, you rasa macam bukan problem pun. Tapi kalau setahun tak apa. 2 tahun, kalau dah berbelas-belas tahun macam tu, betul tak akan ada masalah sampai menyebabkan masalah, you tahulah kan, kolon punya problem, kalau saya sebut sampai kanser pun, inilah punca awalnya, antara sebab utama. Lepas tu nausea, setengah orang sampai rasa loya pun, rasa macam nak muntah pun ada kalau dah terlebih sangat, cuma dia tak cerita je. Kadang-kadang dia macam makanan tu nak keluar balik, you boleh rasa dia punya kari balik. Kadang-kadang you boleh rasa daun keropole you, ataupun boleh rasa balik you punya mie tu, faham tak? Ada tak? Ataupun rasa balik teh tarik tu dah keluar sampai kat kerongkong. Lepas tu you telan balik. Ya Allah. Jadi ada pengalaman macam ni, macam biasa dengar je. Jadi tak adalah saya cerita tu macam you all saja, saya pun bersama dengan anda. Cuma kalau selalu sangat you buat macam ni dan besok kita berpenyakit, jangan kita nak salahkan sesiapa. Ini tujuan yang saya cerita malam ni. Maka kalau besok nanti insulin kita pun, ini memang bergantung pada jenis makanan apa you ambil pula. Tetapi kalau ditambah dengan cara you makan begitu berlebihan, sampai body kita pun biar karbohidrat yang bagus pun, yang banyak berserat pun, kalau you ikut diet-diet yang baik-baik pun, dia dah mula terlebih. Bila dia terlebih makan, maka insulin resistant akan timbul nanti. Masalah orang panggil regangan ataupun kekangan insulin tak mau bekerja sebaik mungkin. Maka jadilah apa yang dinamakan dalam bahasa medical pre-diabetes. You belum diabetes, tetapi tunggu masa je. Dah register dah. Tunggu masa besok, kalau you tak dengar cakap juga, dia bagi signal sikit-sikit pun you biar juga, keluar kat kencing.
semut dah tunggu. Berarti you dah mula diabetes. Seterusnya, orang yang makan berlebihan, gelojoh, bukan gelojoh tu style dia makan, tapi banyak kuantiti makan lebih pada yang saya kata tadi, ambil perut dah rasa penuh sangat-sangat, maka you boleh dapat apa yang dinamakan sleep apnea. Penyakit sleep apnea yang tak boleh tidur nyenyak ataupun you tak sedar, kadang-kadang you bangun sesak nafas. Pernah tengok tak orang yang lepas jam dia terbangun-bangun, lepas tu dia sesak nafas, lepas tu lena balik. Kadang-kadang terus meninggal pun ada. Sebab apa? Sesak nafas ni membahayakan diri. Punca asalnya ialah mungkin daripada makan terlalu berlebihan. Ni baru kita cerita overeating, cara makan. Okey, nombor 2, nombor 3, nombor 4 sekarang. Lebih senang fat cell ditumbuhkan oleh cara kita makan ni. Dia membiak disebabkan dia tak sempat nak proses secara elok, tak dikunyah, enzim tak dapat betul-betul. Orang yang selalu makan banyak ni, selalunya dia bukan makan slow, faham tak? Dia makan laju juga. So kita ambil 15 minit, katakan habis 1 pinggan, dia dah boleh habis 1,5 pinggan. Macam tu maksud saya. Jadi fat cell senang membiak, senang deposit kat bahagian-bahagian, terutama sekali bahagian pinggang dan perut. Okey, jaga baik-baik. Next day pula, you akan lebih senang kalau bulan puasa. Orang yang makan berlebihan kononnya lebih kenyang dan sepatutnya lebih bertenaga. Kononnya rasanya ambil banyak energi lah sebab makanan kan. Rupa-rupanya dia yang lebih lemah dan dia lebih senang craving. Craving ni macam dia yang kempunan sangat nak makan lagi besok berbanding dengan orang makan biasa-biasa saja. Dan dia selalunya disebabkan terlalu banyak makan. Selalunya orang ni kalau tak dapat makan, dia jadi moody. Ataupun dia lambat je dapat makan, dia jadi moody. Kan berpenyakit ni, kalau moody-moody tak betul ni, jadi kortisol tinggi semua, masalah penyakit lain. Lepas tu senang dapat kalau ada inflamasi apa-apa, lambat nak baik. Kalau dia sakit sendi ke, sakit radangan apa-apa ke, dia susah nak baik. Asal-usul daripada overeating. Masalah seterusnya ialah dia tak puas. Kalau makan tu dia lambat rasa kenyang. Jadi isunya ialah sebab body dia ada memori. Kalau takat 1 liter je masuk dalam perut dia, dia rasa baru nak start makan. Orang lain dah rasa nak penuh, dia dah rasa baru nak start makan. Bahaya tu. Okey. Dan selalunya dia tidak conscious dia makan. Dia tak sedar yang dia dah makan pun kadang-kadang. Okey. Dan last sekali ialah metabolisme kita akan jadi slow. Berarti cara pembakaran atau pencernaan makanan kita tu tidak orang panggil stabil ataupun tidak optima. Jadi dia jadi orang panggil terganggu dan lambat untuk dia mencernakan semua. Maksudnya absorption, katakan kita boleh habis kerja kita dalam 3 jam setengah, 4 jam, dia sampai 5-6 jam. Baru 5-6 jam baru makanan yang kita makan sama dengan dia tengah hari tadi tu, dia tak lepas-lepas lagi. Cuba-cuba tengok-tengok dah makan kecok kodok pula petang. Dah makan apa pula lagi? Ada roti canai ataupun pisang goreng ke kan. Itu yang menyebabkan kita banyak berpenyakit. Baik, satu yang orang tak sedar ialah bila perut kita penuh lebih pada 1 liter, saya ulang, lebih daripada 1 liter, dia mula menekan ada satu nerve yang di belakang kawasan perut-perut ni semua ni, di tengah-tengah body kita ni ada nama dipanggil vagus nerve. Vagus nerve ni dia boleh naik sampai ke muka, sampai kepala, sampai ke otak. Dia boleh signal. Jadi kalau selalu dia terganggu ataupun mendapat tekanan-tekanan, sehingga kan kadang-kadang dia kan perut ni dekat dengan paru-paru, amat dekat dengan jantung pun. Dia kalau besar sangat disebabkan penuh ketatnya makanan tu, dia menyebabkan dekat dengan organ-organ tersebut seperti paru-paru dan saya kata apa tadi? Jantung. Nombor 2 disebabkan ada nerve-nerve yang berkenaan. Dan nombor 3 disebabkan terlalu banyak makanan, jantung kena bekerja dengan lebih kuat. Maka degupan jantung pun meningkat. Ini menyebabkan proses sepatutnya you rehat. Kan jantung tu patutnya waktu makan, waktu minum-minum ni patut relax kan. Dia kena kerja kuat. Terutama sekali lepas makan tu. Kalau ikut Islam ni sebenarnya kita lebih sihat sebenarnya, tetapi tidak. Sebab kita makan bukan 2/3, kita makan berapa? 4/3. 4/3, bukan 3/4. Jadi bila kita terbalik macam tu,
Ada satu perkataan dinamakan kajiannya mengatakan free radical lebih kepada orang yang makan lebih. Free radical. Apa maksud free radical? Contohnya kalau makanan tu cukup 1 liter, kalau kita lebih pada 1 liter, makan juga, jolok juga lagi, itu tak kira kita gigit betul, cukup enzim semua tu nak pecahkan daripada mulut, kan ada amylase semua tu kan. Kalau kita pula campur dengan gelojoh lagi, maksudnya makan tidak berkunyah dengan rapi, maka free radical akan berlebihan dalam badan. Free maksudnya yang lebih-lebihan ni lah, karat-karat ataupun yang dah oxidize ni, maka satu perkataan seterusnya dipanggil fermentasi. Maka jadilah apa yang dinamakan banyak gas, banyak masalah. Kan saya kata tadi kembung dan sebagainya. So ada banyak yang tertinggal-tinggal di kawasan yang tak sepatutnya, itu yang dinamakan free radicals. Dan free radicals ni boleh menyebabkan masalah gastrik, masalah heartburn, masalah GERD, reflux, you punya hydrochloric acid pun sampai tak cukup sebab terlalu banyak nak dipecahkan dalam perut tu, kan hydrochloric acid diperlukan. Kadang-kadang dia mengamuk balik, dia buka balik, dia tendang balik naik ke atas, jadilah GERD pula. Itu yang bahaya. Dan kalau makanan tu tidak dikecil-kecilkan, dikunyah dengan betul, jadi dia tak sempat, orang panggil bagi peluang pada makanan untuk memberitahu kepada otak yang dia dah cukup makan. Itu isunya. Bila programming otak kita selalunya makan satu pinggan tak kenyang-kenyang lagi, berarti kita punya programming dah tak betul. Sepatutnya dalam masa seawal 15 minit, paling lambat pun dia dah bagi tahu, kata okey, kamu dah makan, jadi tuan tak payahlah tambah lebih-lebih lagi dah. Seterusnya iaitu nombor 2 ialah sweet. Benda-benda yang dessert ni semua ni, benda manis, benda yang banyak ni lah, banyak umpamanya kek ke ataupun benda-benda manis kan selalu kita makan kan, itu adalah satu kesalahan besar. Kalau you terpaksa makan sebab you kumpulan you tengah pregnant, lain cerita. Kalau caranya ni nak makan juga. Tapi orang-orang biasa diminta kalau you gian sangat nak makan benda manis, tolong makan 45 minit sebelum makan ataupun 45 minit selepas makan. At least 1 hour ke bagus, atau 1 hour. Jangan dekat dengan makanan resmi you. Pasal apa? Siapa tahu? Cepat. Sebab bila you ambil benda manis, kalau bandingkan dengan you punya sayur-sayuran kan, bila you ambil ulam semua kan, you makan lunch atau dinner tu, dia perlukan waktu nak kejar you punya serat apalah semua lagi. Lepas tu you ada kuah-kuah yang bergulai, ada santan semua tu, dia perlukan waktu. At least nak settle 1 hour tu supaya belum habis lagi. Kalau you masukkan gula, dia lebih cepat tangkap gula. Maksudnya dia lari daripada kerja dia nampak macam ada geng dia yang best, lebih menarik, dia lebih suka gula. So benda-benda manis, benda bersusu, benda yang ada ni lah, cheese, ada telur semua kan, yang tu semua, ada lagi meleleh-leleh ke atas dia tu semua tu, tabur pula lagi sirap semua, cantik. Yang tu dia tinggalkan kerja dia, maka you akan bermasalah lagi. Jadi dia fokusnya lebih kepada gula pula. Sebab tu you tak boleh makan bersamaan dengan you punya makanan. Jadi all the dessert tu semua dah salah. Kalau nak ikutkan lah. Kalau boleh you tapau dia, you bawa balik makan kat rumah. Kalau nak makan juga. Baik. Sama jugalah kalau buah terlalu manis, buah bila-bila masa boleh makan, tapi kalau terlalu manis melecai, jauhkan sikit daripada makanan resmi you kalau boleh. Okey, faham tu. Seterusnya, air. Kesalahan besar tentang air ialah kita makan bersamaan dengan makanan. Kecuali memang kita jenis yang suka, orang utara panggil apa, lekat-lekat ni. Saya panggil mengkelan. Saya tak tahu orang sini panggil apa. You orang bahasa betul apa, bahasa baku dia mengkelan, tahu tak? You rasa lekat kat sini macam kita makan telur, betul tak? Pernah kan? Atau makan kuih pau ke apa, dia melekat-lekat kat sini. Kan? Ada setengah makanan tu sikit je you dah rasa tak lepas dah kan? Yang tu you perlukan air, saya faham. Tetapi itu pun cuma dibenarkan sip of water. Sip maksudnya hirup sikit-sikit je, tercekik. Jangan sampai tercekik. Jadi you minum sikit-sikit untuk melepaskan lekatan makanan tu. Rasa macam tercekik lah, betul lah tu. So itu sahaja yang dibenarkan. Itu pun kalau boleh bukan air ais. No ice water please. Kita fokus sikit tentang air, kesalahan besar supaya dia tidak jadi toksik. Sebab air pun kalau salah bulan jadi toksik. Kalau bubur gula memang out lah kan.
Air ni supaya kalau you makan bersamaan dengan makanan, dia slow down you punya metabolisme tu. Dia memperlahankan. Sebab apa? You mendilutkan hydrochloric acid yang amat diperlukan untuk mencerna. Kan dalam sayur pun ada protein. Bahkan you yang kaki makan daging, kalau tak cukup hydrochloric acid memang lingkup malam tu. Okay? So jangan minum terlalu banyak air semasa makan. Kalau boleh janganlah. Ya, sebab tu orang tua-tua tak bagi minum air semasa makan. Okey. Baik, so lagi satu, kalau nak air juga siapkan, kalau cara-cara minum air you pernah dengar dulu kan, kena duduk semua tu, itu adab dia. Tapi yang pentingnya bukan takat adab saja. Kalau you duduk, lebih baik pada you berdiri. Dah ada kajian kalau berdiri, air itu dia tidak berfungsi sebaik kalau you duduk. Ada cara body kita tu menahan air tu biar sementara melakukan kerjanya dahulu dengan cara duduk. Baru dia nanti kencing dengan cantik dan sebagainya. Ambil air panas atau air suam. No ice water. Air panas ada dua sebab kenapa digalakkan. Satu ialah dari segi tenaga. Air panas lebih bertenaga daripada air ais. Okay. Paling kurang air room temperature lah kalau nak apa tak mau air panas pun, ya. Dan dia dikenal pasti lebih cepat mendetox body kita. Baik, sikit lagi tentang air juga. Saya kata tadi minum sedikit-sedikit, okey, teguk-teguk dia tu, jangan gulp sekali satu botol. Dan kalau boleh yang paling wajib ialah first thing in the morning. Bangunnya buka mata je kata alhamdulillah, syukur semua. Sebelum you pergi toilet, you nak minum pun tak apa, sebab kadang-kadang body kita terlalu kering selepas 7 jam atau 6 jam tidur tu. Faham? Lepas tu no plastic container. Paling-paling you kena pakai kalau PET punya botol tu boleh tahan lah. Tapi sebenarnya yang paling bagus ialah dalam gelas. Kalau nak minum dalam gelas ataupun dalam, pendek cerita jangan ada BPA lah. BPA ni kan bisphenol acid tu dalam you punya plastik tu very dangerous. Kalau terutama sekali kalau mereka yang minum dalam kereta, you letak air tu dah panas setengah hari sampai 1 petang pun you lupa, masuk kereta pukul 5 nak balik kerja, you tunggang air yang daripada tengah-tengah kereta you tu. Yang tu yang paling dahsyat sekali. Jaga baik-baik. Tu cara dan masa you minum dah tak kena tu. Sebab apa? Dia ada masalah keluarnya BPA tu menyebabkan endocrine. You punya hormon akan terganggu dan dia juga terkenal untuk menyebabkan kanser, especially untuk lelaki, prostate, semua tu lah. Jaga baik. Right? Cooking, siapa yang suka masak kat sini, sebab tu you tengok setengah-setengah chef tu untuk orang Islam, memang kita tak tinggal lah. Sebelum makan tu kita baca bismillah, kita ambil garam sebelum makan dan sebelum minum, semua dah tahu kan, tak payah saya sebut. Itu adab. Tapi cara you minum, cara you makan dan cara you masak pun, yang ni agak philosophical, you agak abstract sikit. Macam mana you nampak cara masak ada kaitan dengan penyakit? Rupanya kalau tukang masak dia meluat masak pada hari tu, ataupun dia dalam keadaan marah, atau you sendiri masak untuk family you meluat, you macam benci dah, bergaduh dengan siapa-siapa lah, lepas tu you lepaskan komplain you, sama ada buka mulut sendiri, lisan ataupun berbentuk ni lah, perasaan you saja benci. Dan kalau pula you memang meluat pada makanan tu, you terpaksa masak juga, dia kata biak pi lah, nak jadi apa-apa mampu pi lah. Kalau you guna perkataan-perkataan macam tu kepada makanan you, baik you jangan masak. Pasal apa? Ada gelombang-gelombang yang tak betul yang dah masuk. Sebab tu you kena dalam bahasa kita, sebab Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mencela makanan. Itu yang dah masak. Faham tak? Kalau dia tak suka, dia tinggal aja, dia tak kata apa pun. Jadi mulut kita ni yang ada IMS, Irritable Mouth Syndrome, tolong kontrol. Tahu Irritable Mouth Syndrome? Pakai nak bantai je, pakai nak inilah, bagi benda-benda negatif je, tolong. Sebab dia transfer kepada anak cucu you nanti yang makan makanan you. So boleh nak bergaduh jangan masak. Biar bergaduh dulu, istighfar, lepas tu baru masak. Boleh? Saya rasa you boleh faham konsep yang gaib ni dari sudut quantum medicine memang ada kesan yang paling dahsyat. Jaga baik-baik.
kesian pada makanan tu. Sebab apa? Dalam erti kata lain, you kena hormat pada makanan tu. Sebab itu adalah anugerah Allah. Sebab tu saya suruh you pilih makanan-makanan yang hidup, lagi cepat dan lagi bertenaga. Informasi yang baik-baik, yang hijau, yang kuning, yang merah, hidup, semua makanan tu best berbanding kalau you ambil daripada tin ataupun daripada dalam plastik. Faham? Okey, seterusnya snacking. Cara makan berbentuk snack ni. Ramai orang sangat-sangat suka ada di bilik asing, tempat makan dia asing. Tempat makanlah. Tapi dia ada balang-balang yang order cookies, order zaman-zaman raya ni banyak lah. Apa tu, yang berbentuk siput lah, yang berbentuk meruku lah, yang berbentuk terutama sekali kuih tart lah. Pernah dengar kan? Semua bukan pernah dengar, memang you buat pun. Lepas tu kalau besok kalau ada buat dodol sikit, dah potong-potong halus-halus, dah lipat-lipat semua, wow. You letak 4-5 balang dalam bilik makan you. Bilik apa? Bilik tidur pula tu. Dah makan kat bawah. You snack kalau lebih cepat daripada 3-4 jam, you snack lagi, maksudnya tak ada break, at least 3-4 jam you makan juga lagi. Jadi anda akan jadi banyak masalah GIT. Anda kena tahu semua penyakit ataupun saya boleh katalah hampir 90% daripada penyakit tu dari segi medical pun kita dah confirm kebanyakannya daripada perut lah jadi masalah utama. Yang lain tu seperti penyakit kulit, you accident, you tergeliat, you jatuh, you isap rokok, you kena ni lah electromagnetic frequency, semua tu berpenyakit juga. Tetapi balik pada snacking tadi, tolong jangan snack lagi dah. Kalau perlu ambil air kelapa ataupun kacang-kacang sikit-sikit boleh. Cuma tak mau benda-benda balik-balik nak bergula lagi tak boleh. Sebab cookie semua tu, biskut semua tu. Dan ramai orang buat kesalahan cara makan ialah dia kalau tengok benda-benda yang seperti ada spice macam sambal ataupun macam benda-benda yang apa saya kata ni lah ulam-ulam, tambah-tambahan ni semua dia tak mau. So itu you kena amalkan dan buat cara makan yang rajin. Ambil makanan masa nak makan tu, tambahkan bahan-bahan yang berempah. Ramai orang buat kesalahan, dia tak suka masuk bahan-bahan berempah ataupun berulam. Okey, tolong amalkan. Macam petai, jering, semua tu very good. Okey, selalu saya kata kalau ambil daun salam, daun karopole, ambil 5-6 helai setiap hari. Memang you tak payah ambil iron tablet pun. Betul kan? Belajar buat benda tu. Kalau boleh dengan garlic ke apa tu, halia campur dengan bawang putih ke, buatlah apa-apa pun. Baik, kita tutup cerita pada malam ini. Itu kalau cara makan yang paling orang selalu buat ialah dia suka makan dekat nak tidur. Paling salah besar. Dah dibuat kajian, saya katakan minimum 3-4 jam break sebelum you tidur baru selesai. Sekurang-kurangnya bila you tidur, liver you boleh function untuk jaga makanan-makanan seluruh harian punya yang lebih-lebihan. Nak dicuci. Saya lupa tadi, ramai orang masih pegang handphone, masih lagi ada iPad di depan. Tolong tolak ke tepi. Masa makan saja. Sebab tu saya kalau waktu makan dengan family, saya tak benarkan dia pegang handphone. Okey, letak ke tepi ataupun jangan tengok langsung. Kalau pergi restoran, you buka handphone, saya tak makan dengan you. Sebab apa? You tak hormat pada saya, nombor satu. Nombor dua, you tak hormat pada makanan tu lebih mustahak. Sebab makanan tu adalah rezeki yang Allah bagi. Bila you kata bismillah dengan nama Allah tu, cuba bersama dengan makanan you. Sebab you tak boleh appreciate, you tak boleh rasa nikmat Tuhan bagi tu, dah rugi sekali makan. Kalau setiap hari you rugi 3-4 kali makan, you tak rasa, you tak feel, orang kata apa, tak conscious tentang you tengah makan, amatlah merugikan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri lagi sekali. Maaf zahir batin. Bye, jumpa lagi. Okey. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem.
dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?